Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada pengacara majlis yang berbahagia sahibus samahah Profesor Dato' Arif Perkasa Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin, Mufti Kerajaan Negeri Perlis, merangkap penasihat satu Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, seluruh ahli jawatan kuasa IQ Pusat yang berusaha, Ustaz Rosli selaku pengetua, guru-guru Smart IQ, para ibu bapa dan pelajar-pelajar yang diraikan pada pagi ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama dalam satu majlis yang kira majlis ni macam tradisi jugalah. Kita menghargai, kita memberikan, orang kata apa, satu majlis yang mengembirakan lepasan-lepasan SPM Smart IQ. Hadirin mukminin dan mukminat yang rahmati Allah sekalian, 2017 merupakan satu detik yang mencemaskan, ketika mana IQ Pusat yang pada ketika itu membuat keputusan untuk menubuhkan Smart IQ. Jadi bila saya dilantik menjadi presiden, saya tengok sekolah tu dah ada. Nak menguruskan sekolah bukanlah satu benda yang mudah. Kerana yang paling penting sekali kat sekolah ni, yang perlu dijaga adalah guru. Macam mana nak jaga guru? Perlu memberikan khidmat kebajikan yang baik kepada guru. Kalau tak, guru akan lari. Dapat tawaran yang baik, lari. Dapat tawaran yang baik, lari. Jadi saya fikir macam mana nak buat supaya Smart IQ ni boleh bertahan dengan guru yang berkualiti. Sebab kita nak menghasilkan, nak melahirkan pelajar yang berkualiti. Jadi dengan bantuan AJK yang lain, dengan bantuan penasihat IQ, Alhamdulillah, bermula daripada 2017 dengan cabaran yang pelbagai, dan akhirnya sampai ke 2022 ini Smart IQ masih bertahan, Alhamdulillah. Dan keputusan SPM kita juga membanggakan. Jadi saya nak ucap terima kasih banyak kepada Ustaz Rosli, sebab pada peringkat awal Smart IQ ni memang ada masalah pada peringkat awal kan, sehingga kita terpaksa tapis balik yang nak masuk. Pada peringkat awal tu kita terima saja, kemudian kita tapis balik yang mana yang tak boleh nak bawa, kita nasihatkan untuk meninggalkan Smart IQ. Sehingga pada waktu tu pengetua tak ada. Pengetua yang lama tu dia tak boleh nak cope dah, dia kata tak mampu dah. Kami duk cari, akhirnya Ustaz Rosli kata tak apa, dia sanggup. Saya tanya, Ustaz Rosli betul ni? Jangan lepas ni tak jawatan pula. Dia kata dia sanggup. InsyaAllah, dia kata dia boleh buat. Kita pun tengok background dia. Oh, dia cikgu kat sekolah kerajaan. Ustaz Rosli timbalan apa ni, penolong kanan? Penolong kanan dekat sekolah kerajaan. So saya kata okey lah, dia ada background pendidikan, dia cikgu, dia tahu urusan sekolah. Jadi kita lantik dia. Kita tengok macam mana perjalanan sekolah. Jadi Alhamdulillah, daripada 2018 ke 2017 hujung 2017 Ustaz Rosli pegang sampai ke hari ni, Smart IQ memang 2019 kita ada calon SPM yang pertama, 2020, 2021, 2022, semua keputusannya Alhamdulillah membanggakan kita lah. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan dana sekolah. Yuran-yuran yang dibayar sebenarnya tidaklah cukup untuk
membayar gaji guru-guru, bayar elektrik, bayar air, bayar makan. Tak cukup sebenarnya. Tapi macam mana boleh bergerak? Sebenarnya bergerak itu atas dasar infak kawan-kawan kita. Alhamdulillah, kita ada penyumbang-penyumbang yang setia. Setiap tahun memang dia akan bagi. Dan kami AJK ni memang setiap tahun akan fikir tu lah, macam mana nak cari dana. Alhamdulillah ada daripada Kuala Lumpur, daripada Johor. Bila kita buat iftar IQ yang kita buat setiap tahun, dululah sebelum PKP, sebelum ada COVID, memang kita jual meja. Yang kena kecam tu kami, yang dapat duit tu hampa. Yang buat jual meja apa semua ni, kita dapat dana tu, kita akan salurkan sebahagiannya kepada Smart IQ. Kan? Tak apalah yang kena kecam tu kami, sebab kami memang biasa kena kecam pun. Kalau tak sehari, kalau seminggu tak kena kecam tu macam pelik. Tak kena aku hari ni. Tak kena aku minggu ni. Kan? Dah biasa, itulah kehidupan. Ya? Saya cerita ni bukan apa. Saya nak bagi kesedaran kepada kita semua. Bukan kita nak mengungkit, bukan nak apa. Tapi nak bagi tahu kepada pelajar-pelajar apa yang kalian ada pada hari ini. Pencapaian yang kalian dapat pada hari ini. Pengorbanan daripada ibu bapa. Pengorbanan daripada masyarakat yang mengharapkan kalian untuk menjadi pendakwah besar pada masa akan datang. Kita semua berusaha. Kan? Ada cadangan daripada AJK dalam Mesyuarat Agung IQ 2021. Kita buat Mesyuarat Agung IQ Pusat 2021 online kita buat. Ada cadangan daripada AJK untuk Presiden, Timbalan Presiden dan semua AJK Pusat ni dapat allowance bulanan. Sebab dia kata duit IQ pun dah okey. Jadi kita bagilah allowance pada Presiden dengan AJK Pusat ni, sebab mereka cari duit banyak. Dan orang yang menentangnya adalah Mufti sendiri. Mufti kata tak payahlah nak bagi. Dan kita pun setuju. Cadangan itu sebenarnya cadangan yang baik. Sebab dia fikir sebab kita kerja. Saya kata tak payahlah. Sebab AJK kita ni semua ada kerja sendiri. Semua ada kerja. Jadi tak payah. Kita fokus kepada apa yang diperlukan. Mufti kata kalau nak bagi atas dasar bulanan tu dia tak setuju. Dia kata kalau perlu bagi. Kalau perlu bagi. Claim basis. Bukan kita bagi bulanan. Kerana kita bimbang. Dana ni dana awam. Dan itu adalah cadangan yang betul sebenarnya. Kerana masing-masing ada gaji masing-masing. Tapi ada yang memang dapat allowance bulanan, iaitu isu kerja kita. Kerana dia jaga laman web. Ni saya nak bagi tahulah, kita ada laman web yang kita belum lancar lagi. Nak lancar. Daripada 2 tahun sudah nak lancar, tak dapat-dapat. Iaitu mindatajdik.com. Dekat situ ada laman web yang memang pendakwah-pendakwah kita. Mufti ada, Rora ada, dan beberapa orang pendakwah yang lain lah. Yang mana semua artikel-artikel yang ditulis dalam Facebook kita akan simpan di situ supaya tak hilang. mindatajdik.com. Yang mana kita nak lancar tapi tak sempat-sempat lagi. Jadi ada seorang daripada AJK kita memang kita bagi allowance bulanan. Itu pun minima saja sebab dia memang buat kerja. Isu kerja kita. Dia jaga laman web, dia jaga semua dokumen-dokumen mesyuarat. AJK pusat yang lain memang tak dapat gaji bulanan lah. Kita juga, sebab bila cadangan itu kita tak terima, sepakatlah kita tak terima, kita kata tak boleh lah, tak payahlah bagi allowance bulanan ni. Kita bagi ke SUK, tapi ada SU kerja, tapi ada satu cadangan, kita kata bagi allowance ni bagus juga. Tapi kita tak bagi pada diri kita lah, kita nak bagi pada Ustaz Rosli dalam mesyuarat. Kita bincang. Ustaz Rosli ada bagi tahu kan? Kita nak bagi pada Ustaz Rosli lah. Sebab kita tengok dia penat, pagi dia pergi sekolah kerajaan, petang dia pergi Smart IQ. Jadi kita pun kata kita kena bagilah sikit. Dia pula tak nak. Jadi kita dipenuhi dengan orang-orang yang buat kerja bukan fikir untuk kepentingan peribadi, tetapi berfikir macam mana nak melahirkan pendakwah yang berkualiti pada masa akan datang. Hadirin mukminin rahmati Allah sekalian. Kita berhadapan dengan suasana di mana kita menjadi minoriti. Kita minoriti. Sebab tu bila bincang dengan kawan-kawan kan, yang lawan Naqsyabandi, ni muka-muka ni lah.
Kan? Kemarin meeting fatwa, saya dilantik oleh Mufti sebagai ketua penyelidik untuk Naqsyabandi ni. Saya pun set up team saya. Sampai bila masuk meeting, semua kata, ini semua atas bahu rora sekarang ni. Dan bila saya tengok, kita panggil wakil mereka, sebenarnya mereka ramai. Tapi bukan mereka faham pun. Bila kita bongkarkan semua video-video, kali ni kita bagi video. Hari tu dia nak nombor ISBN kan? Kita bagi video kali ni. Tuan-tuan dah cuba bayangkan, bila Nazim kata, semua hadis dalam kitab tu semua sahih belaka. Dia boleh kata, itu sebab dia mengajar orang awam. Maksudnya orang awam ni, hadis palsu pun boleh. Ini disebut oleh panel mereka. Jadi saya terfikir, orang seperti ini diberikan ruang yang sangat luas. Dalam mesyuarat-mesyuarat kerajaan dia masuk, AJK, jawatan-jawatan kuasa kerajaan dia masuk. Menjadi penasihat, media diberikan ruang yang luas untuk dia. Negeri-negeri memberikan ruang yang luas untuk dia. Membuatkan saya terfikir, kita perlu ada generasi yang sentiasa ikhlas dan mempunyai keilmuan yang betul, keilmuan yang mantap untuk berjuang sentiasa. Kan? Semalam kawan-kawan daripada IQ ni datang, daripada Cawangan datang, so saya menyantuni mereka. Saya bawa dia orang pergi makan dekat api-api semalam. Orang boleh tahu lah restoran api-api ni, seafood. Saya tengok ramai sebab malam cuti kan, ramai. Dia pun tanya, dia kata berapa orang? Saya kata tengok 14 orang. Tunggu sekejap saya tengah ni. Lepas tu dia kata, pakcik tolong ambil nombor ni. Dia panggil saya pakcik. Hadi ketawa lah, pakcik dia panggil, dia kata kan. Saya kata mungkin dia tengok dah berubah janggut ni. Kami dah makin tua. Saya kata kita dah makin tua. Datuk Mufti dah tua, saya pun dah tua. Datuk Mufti selalu sebut, dia kata dia pun dah tua dah, dia kata kan. Kami semua dah tua, akan tua. Tapi kami kena fikir generasi akan datang. Jadi sebab itu bila Ustaz Ashraf maklum pada saya, dia kata ada pelajar-pelajar kita mohon ke Jordan. Ada pelajar kita mohon ke Jordan. Boleh tak dapat tajaan? Kita cuba carilah. Kita cari-cari. Alhamdulillah, ada kawan-kawan kita yang sudi menaja pelajar-pelajar ni pergi ke Jordan. Kan? Kena guna muka sikit lah kan. Kawan-kawan kita ni ramai. Yang dekat KL ni, kebanyakan yang berada ni Alhamdulillah bersama dengan perjuangan kita. Cuma ialah pendakwah kita yang tak berapa nak ramai. Yang berani ke depan tu tak ramai. Jadi saya mengharapkan agar pelajar-pelajar Smart IQ ni betul-betul kena jadi tokoh pada masa akan datang. Kita nak 10 tahun lagi lebih ramai yang ada master, yang ada PhD dalam bidang-bidang keagamaan, yang menjadi tokoh-tokoh besar, yang bercakap tak takut, la yakhaf fillahi laumata laim. Dia tak takut celaan orang yang mencela apabila bercakap kerana Allah. Jadi ini benda yang kami harapkanlah. Kerana Nabi Yaqub juga, idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yaqub bila mana nak meninggal dunia, disebut pada anak dia, ma ta'buduna min ba'di, kamu nak sembah apa selepas aku mati ni? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak-anak dia kata, kami akan menyembah Tuhan kamu, Tuhan ayah-ayah kamu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Dia adalah Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun. Dan kami sentiasa menyerah diri kepadanya, iaitu kepada Tuhan yang satu. Hadirin mukminin rahmati Allah sekalian, kita berhadapan dengan, dulu kita berhadapan dengan golongan liberal. Golongan yang apa-apa barat. Senang sikit nak lawan. Hari ini kita berdepan dengan orang yang menyelewengkan teks agama dan dia pakai serban dan orang kata dia wali.
Sultanul Awliya. Tuan-tuan bayangkan dalam mesyuarat baru ni, boleh cerita sikit Datuk Putih? Mesyuarat ni sulit sebenarnya. Sebab tu orang tak dijemput tak boleh masuk. Tapi tiba-tiba ada orang yang tak dijemput, dia tunggu tepi pintu. Dia kata, kenapa bagi duduk tepi pintu? Sebenarnya kursi banyak lagi kat luar, di jauh pada pintu, tapi sahaja tu nak bagi dramatik sikit duduk tepi pintu. Jadi teks Nazim mengatakan bahawasanya kita tak boleh minta direct pada Allah. Protokol kena minta dengan wali. Bayangkan, benda ni pun dipertahankan oleh puak-puak tu. Sebab apa? Dia kata, kita banyak dosa, jadi kita tak beradab kalau minta dengan Tuhan. Sampai Datuk Mufti tanya, kalau orang tu nak bertaubat, dia tak tahu pasal tawasul ni. Dia tak tahu nak minta perantara wali. Dia kata, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan, berikan kami. Itu adakah itu tak beradab? Tak boleh jawab. Tapi dipertahankan. Kenyataan-kenyataan seperti ini dipertahankan dan dipertahankan. Atas dasar nak lawan Wahabi. Kita kena bela Naqsyabandi walaupun merepek, walaupun merapu. Bayang, minta direct dengan Allah dikira tak beradab. Ini masalah kita. Dan kami sangat-sangat, ialah walaupun kita kadang-kadang ada rasa geram, tapi jauh di sudut hati kita rasa macam kesian. Kenapa? Kerana kita tahu mereka bukanlah orang yang jahat. Mereka berdakwah, tetapi memilih untuk mempertahankan benda yang batil, mempertahankan benda yang merepek. Kan? Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya mengharapkanlah agar adik-adik semua belajar, cari ilmu sebaik mungkin, balik jadi pendakwah sunnah, ajar orang tentang sunnah. Kerana kita hidup di zaman kita ditekan, kita disekat, tapi tak apa, kerana semangat perjuangan akan menyebabkan kita akan terus istiqamah, terus kuat. Walaupun mungkin kemenangan itu bukan berada di tangan kita. Mungkin kemenangan tu akan datang 50 tahun lagi, mungkin kita dah tak ada dah pun, mungkin. Tapi setidak-tidaknya kita telah meletakkan batu asas. Sebab tu kalau orang baca tentang sejarah Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih yang membuka Konstantinopel, sebenarnya dia bukanlah orang yang pertama yang membukanya. Kerana sebelum itu ada sultan-sultan daripada Uthmaniyah yang lain telah membuka jalan, dan dia hanya menguruskan supaya kita kata apa? Dia menghabiskan misi tersebut. Dia hanya menghabiskan. Bukan dia yang memulakan, tetapi dia menghabiskan. Kalau tak jalan itu dibuka oleh orang sebelum dia, dia pun mungkin tak berjaya untuk menghabiskan. Jadi kami hanya membuka jalan, kita membuka jalan. Mungkin kita tak dapat untuk diberikan ruang besar pada zaman ini. Mungkin pada zaman akan datang kita akan tengok ketua pengarah JAKIM daripada pemikiran yang sama dengan kita, mufti-mufti negeri lain pemikiran yang sama dengan kita, pegawai-pegawai kerajaan di tempat yang lain sama dengan kita. Maka pada masa itu sunnah akan mula dominan. Itulah yang kita doakan, bukan untuk kepentingan pribadi pun, tetapi untuk kepentingan agama kita. Kita tak nak nanti orang datang kat kubur minta hajat kat kubur. Dan mereka percaya wali boleh penuhi hajat. Ada wali yang keluar daripada kubur melunaskan hajat orang yang minta di kubur. Boleh minta daripada pokok dengan izin Allah. Lah kali saya tanya, kalau satu orang kata semua boleh buat atas izin Allah, kalau orang dakwa saya boleh buat semua benda yang Allah buat dengan izin Allah, boleh tak? Saya tak dapat jawapan yang tuntas. Jadi sebab itu, hadirin mukminin yang rahmati Allah sekalian, cabaran kuat. Tapi kita kena berusaha untuk membantras benda-benda yang tak betul ni. Tapi menjadi satu tradisi. Nak menentang benda-benda yang sesat, kita perlu ada ilmu. Kita perlu ada ilmu. Kalau tak, kita tak akan mampu lawan. Kerana dalam dakwah ini kita tak boleh maki. Dalam dakwah ini kita tak boleh mencarut. Mungkin orang lain mencarut, orang lain maki kita.
Tapi kita tak boleh, kerana agama ajar dengan ilmu, ala basirah. Jadi sebab itu kita adakan Smart IQ ni, supaya kita memberi latihan daripada awal. Biar sikit tak apa, tetapi berkualiti. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Kita ambil semangat surah Al-Kahfi, pemuda yang melarikan diri. Mereka minoriti di zaman mereka, tetapi nama mereka disebut sehingga ke hari ini sebagai pemuda-pemuda yang beriman. Dan adik-adik semua untunglah kerana mempunyai ibu bapa yang faham. Kan? Datuk Mufti pun sebenarnya hantar Dehiyah, anak dia dekat sekolah Smart IQ. Kami pun rasa terharu jugalah, menunjukkan kepercayaan dan amanah bagi kami yang berada di IQ ni untuk menjadikan pendidikan itu berkualiti. Kan? Sebab tu kena syukur banyak. Kerana ada kawan-kawan kita yang kadang-kadang mak ayah tak setuju, tak sokong. Ada. Nak masuk ke Smart IQ, nak masuk ke KUIPS, kan? Ada yang tak sokong. Tapi alhamdulillah adik-adik mak ayah sokong. Kalau tak ada tempat, nanti boleh masuk ke KUIPS. Ni saja kempen lah ni. Kerana KUIPS, Kolej Universiti Islam Perlis, banyak dibantu oleh Majlis Agama Islam Perlis, yang mana ada ruang-ruang untuk kita berikan beasiswa dengan dana yang terhad lah, kan? Tahun ni masih ada lagi kerusi-kerusi yang ada. Yuran ditaja dengan duit poket RM300 sebulan. Kan? Cuba bayangkan zaman ni belajar sampai ada beasiswa tu. Zaman saya belajar susah tol nak cari beasiswa. Zaman sekarang ni kita tawarkan. Jadi sebab itu kena rebut peluang. Walaupun trend pada zaman ni budak-budak tak nak belajar, tak nak sambung belajar di IPT. Kan statistik yang dikeluarkan 72% ke? Lebih pada 70% lah. Pelajar-pelajar lepasan SPM tak mau sambung belajar. Dia orang nak jadi influencer. Sebab dia orang kata kalau kami pergi belajar pun kami berhutang dengan PTPTN buat apa? Ni bukan hutang dengan PTPTN ni, nak bagi beasiswa ni. Dia kata kami nak jadi influencer. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, nak jadi influencer, kan? Nak jadi influencer, pengguna TikTok berapa bilion? Pengguna YouTube berapa juta? Yang berjaya hanya berapa persen je. Itu satu. Yang kadang-kadang kita tengok kat IPT, belajar ramai. Tapi yang dapat kerja bagus, berapa persen? Sama juga, nak jadi influencer pun berapa persen je daripada pengguna tu. Itu yang pertama. Yang keduanya, pendidikan adalah pendidikan tinggi ni tempat kita melatih cara fikir. Kita akan nampak perbezaan. Masa kita kat sekolah, cara fikir kita begini. Bila kita sambung degree, cara fikir kita akan meningkat sikit. Bila sambung master akan lebih meningkat. Bila sambung PhD akan lebih meningkat. Percayalah. Kerana saya telah melaluinya. Walaupun ada orang kata, alah PhD buat apa? Ada PhD pun jadi Wahabi. Tak ada hal. Kerana kebanyakan Wahabi-Wahabi ni ada PhD pun, alhamdulillah lah kan. Dia ajar cara fikir. Dia mengajar cara kita berfikir, cara kita menganalisa, cara kita kritis dalam apa yang kita baca. Pendidikan tinggi ni sangat penting. Itu yang saya nak pesan. Kalau boleh belajar sampai ke PhD. Balik, turun dalam masyarakat, jadi pendakwah yang berani bercakap. Kan kita pendakwah ramai, tapi ada yang sebut kat saya, teruskan Rora, kami di belakang. Tapi dekat belakang je lah. Kami di belakang sentiasa memberi sokongan. Kita pun fahamlah kadang-kadang ada kekangan dan sebagainya, dia tak mampu nak ke depan. Tapi kita mengharapkan lebih ramai ke depan. Biar lebih ramai, tak apa. Kan, walaupun sikit tapi signifikan. Walaupun tak ramai tapi memberikan sumbangan yang baik kepada masyarakat. Itulah yang kita harapkan. Jadi saya ucapkan tahniah lah pada semua pelajar-pelajar yang berjaya dalam SPM pada tahun lepas. Walaupun dengan cabaran PKP, dengan COVID, belajar di rumah dan sebagainya. Kita tahu cabaran tu hebat, halangan tu banyak, tapi alhamdulillah pelajar-pelajar kita berjaya. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Ustaz Rosli. Terima kasih banyak pada guru-guru. Guru-guru pun dapat duit raya kan tahun bulan puasa baru ni. Guru-guru pun dapat duit raya. Ada kawan-kawan kita bagi, pelajar-pelajar dapat duit raya kan? Dapat duit raya, tiap-tiap tahun dapat.
Kawan-kawan kita bagi. Setiap tahun dapat. Ada seorang sahabat saya tu memang dia cari bulan puasa, dia akan cari Smart IQ. Dia kata, Rora, berapa ramai pelajar Smart IQ, guru-guru Smart IQ dan pentadbir Smart IQ? Dia nak tahu. Saya pun bagilah. Saya akan cari Ustaz Ashraf. Berapa pelajar Smart IQ? Berapa guru-guru? Berapa pentadbir? Saya pun bagilah kat dia. Bulan puasa tak boleh tipu. Saya bagi kat dia. Jadi dia pun bagi berapa, dia bagi jumlah tu ikut. Berapa yang saya bagi jumlah tu dia bagi. Nama saya tak ada. Saya tak dapat lah duit raya tu. Bulan puasa kan tak boleh tipu. Saya bukan pentadbir Smart IQ, saya hanya menaungi saja. Jadi alhamdulillah, tak kira lah, tak ada masalah yang tu. Yang penting kita nak belajar, kita happy. Dapat duit raya, dapat tajaan, sebahagiannya dapat tajaan, sebahagiannya guru-guru pun sama juga, kita jaga kebajikan. Buruk macam mana sekolah pun tak apa. Yang penting guru berkualiti. Guru berkualiti. Jadi insya-Allah saya mengharapkan agar semua bersemangat, teruskan usaha yang baik, teruskan kecemerlangan. Kami mendoakan dan kami berusaha sekadar yang kami mampu untuk menjadikan sekolah ini terus bergerak ke hadapan, insya-Allah. Jadi itu jelas daripada saya. Terima kasih banyak kepada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.